Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan yang akan membentangkan tentang tajuk kaji sidik berkenaan ajaran sesat. Saya Muhammad Nur Fitri bin Abdul Halim. Seterusnya Muhammad Izhan Hafizah bin Muhammad Isa, Muhammad Aifi bin Rahmat, Muhammad Zuhilmi bin Saidin, dan akhir sekali Azad Bakhtiar Abu Bakar bin Abdullah. Jadi untuk tajuk yang pertama yang akan saya bentangkan tentang kaji sidik yang dijalankan berdasarkan jantina di Politeknik Sembilan Perai. Jadi terdapat dua, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi setiap simbol dalam piktogram mewakili dua orang. Jadi, piktogram di atas menunjukkan soal sidik yang dijalankan mengenai ajaran sesat berdasarkan jantina. Seramai 50 orang responden telah mengambil bahagian dalam kaji sidik ini. Hal ini dapat dilihat daripada piktogram ini. Majoriti adalah daripada perempuan, iaitu seramai 26 orang. Dan responden yang selebihnya adalah daripada lelaki, iaitu 24 orang. Kesimpulannya, majoriti responden berdasarkan piktogram ini adalah daripada perempuan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang jabatan yang terlibat dalam soal selidik yang kami jalankan. Jadi terdapat 4 jabatan, iaitu Jabatan Perdagangan, JKE, JKM dan juga JTMK. Raja 5.1 menunjukkan jumlah responden dari setiap jabatan. Graf bar menunjukkan soal selidik yang dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Sembilan Perai mengenai ajaran sesat yang berdasarkan 50 orang responden mengambil bahagian dalam soal selidik ini daripada 4 jabatan. Jika kita lihat daripada graf bar di atas, yang paling tinggi sekali responden adalah daripada Jabatan Perdagangan. Yang kedua tertinggi adalah datang daripada JKM, dan yang seterusnya adalah daripada JKE sebanyak 3 orang responden. Yang terakhir adalah daripada JTMK. Kesimpulannya, majoriti adalah daripada Jabatan Perdagangan yang merupakan graf paling tinggi jumlah responden berbanding yang lain. Jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang pelajar di mengikut semester di Politeknik Sembilan Perai yang telah mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Raja menunjukkan maklum balas berkenaan ajaran sesat berdasarkan semester. Catapai di atas menunjukkan soal sidik mengenai responden berdasarkan semester. Seramai 50 orang mengambil bahagian dalam soal sidik ini. Jika dapat dilihat di catapai, semester 5 menunjukkan peratusan yang paling tinggi, iaitu 34% atau mewakili 70 orang responden. Semester 2 menunjukkan 28% atau 14 orang responden, yang merupakan kedua tertinggi. Seterusnya apa yang berwarna kelabu, iaitu 18% atau 9 orang responden yang terdiri daripada semester 3. Semester 4 yang memiliki jumlah responden kedua terendah, iaitu sebanyak 12% atau 6 orang jumlah responden berbanding semester 1 yang mencatat jumlah responden sebanyak 4 orang atau 8%. Kesimpulannya, majoriti responden adalah daripada semester 5, iaitu 34% atau 17 orang responden. Jadi seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya, iaitu Muhammad Zuhilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai graf bar yang menunjukkan golongan yang mudah terjerumus dalam ajaran sesat. Berdasarkan pada Rajah 5.4 menunjukkan maklum balas responden terhadap golongan yang mudah terjerumus dalam ajaran sesat. Graf bar di atas menunjukkan bilangan maklum balas responden yang berlingkungan umur 17 hingga 45 tahun terhadap golongan yang mudah terjerumus ke dalam ajaran sesat. Seramai 50 orang telah mengambil bahagian dalam kaji selidik ini. Melalui kaji selidik yang dijalankan oleh pihak kami mendapati bahawa sebanyak 31 orang responden yang berumur antara 17 hingga 25 tahun merupakan golongan yang mudah terjerumus dalam ajaran sesat. Seterusnya, golongan kedua tertinggi merupakan golongan yang berumur 25 hingga 35 tahun yang merangkumi sebanyak 10 orang responden. Golongan berumur 36 hingga 45 tahun pula merupakan golongan yang paling kurang terjerumus dalam ajaran sesat berbanding dengan golongan berumur 12 sehingga 16 tahun yang mempunyai 7 orang responden. Kesimpulannya, majoriti responden adalah terdiri pada golongan 17 sehingga 25 tahun berbanding dengan golongan yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pihak yang bertanggungjawab untuk membendung dalam masalah ajaran sesat ini. Melalui maklum balas yang kami terima, terdapat 4 golongan yang memainkan peranan penting untuk membendung masalah ajaran sesat ini.
golongan yang mendapat maklum balas tertinggi merupakan golongan ibu bapa, iaitu pihak yang paling bertanggungjawab untuk membendung kesalahan ini. Seterusnya, golongan kedua merupakan golongan masyarakat, kerana masyarakat mainkan peranan penting bagi memastikan para masyarakat tidak tergolong dalam golongan ajaran sesat. Manakala maklum balas responden yang terendah pula merupakan rakyat sebaya, oleh kerana rakyat sebaya oleh kerana ibu bapa memainkan peranan yang lebih penting berbanding rakyat sebaya. Kesimpulannya, ibu bapa mendapat undian tinggi daripada responden berbanding yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai isu ajaran sesat yang perlu dibangkitkan sebagai isu yang penting. Rajah 5.6 menunjukkan maklum balas responden terhadap mengenai isu ajaran sesat yang perlu dibangkitkan sebagai isu yang penting. Berdasarkan graf pie di atas, sebanyak 50 orang responden telah mengambil bahagian. Graf di atas menunjukkan maklum balas responden mengenai isu ajaran sesat yang perlu dibangkitkan sebagai isu yang penting. Majoriti responden, iaitu sebanyak 49 orang, telah mengundi untuk bangkitkan isu ini sebagai isu yang penting. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ibu Rahmat. Okey, saya di sini menerangkan sedikit sebanyak tentang iaitu graf iaitu faktor ajaran sesat semakin berluasa. Okey, rajah 5.7 menunjukkan maklum balas responden. Graf pie di atas menunjukkan maklum balas responden mengenai faktor yang menyebabkan ajaran sesat semakin berluasa. Berdasarkan graf, kami mendapati bahawa faktor utama berpunca daripada kurang didikan agama, iaitu majoriti undian sebanyak 64%. Merupakan kurang kasih sayang, iaitu sebanyak 6%. Data daripada graf juga menunjukkan bahawa pengaruh rakan sebaya dan juga ilmu yang cetek hampir sama, iaitu 14% dan 16%. Kesimpulannya, kami mendapati bahawa majoriti responden mengatakan bahawa faktor utama yang berpunca pada ajaran sesat ini ialah daripada kurangnya kasih sayang. Yang seterusnya, ajaran sesat memberi impak yang negatif terhadap negara, bangsa dan agama. Rajah 5.8 menunjukkan maklum balas responden pada ajaran sesat memberi impak yang negatif terhadap negara, bangsa dan agama. Tata pie di atas menunjukkan maklum balas mengenai impak negatif yang diberikan oleh ajaran sesat terhadap bangsa, agama dan juga negara. Sebanyak 48 orang responden telah bersetuju bahawa ajaran sesat ini dapat memberikan impak yang negatif terhadap bangsa, negara dan juga agama. Hal ini dapat dibuktikan kerana majoriti responden telah memberikan maklum balas ya dalam kaji selidik yang dijalankan. Dan akhirnya adalah ajaran sesat boleh merosakkan suara seseorang. Rajah 5.9 menunjukkan maklum balas responden terhadap ajaran sesat boleh merosakkan moral seseorang itu. Melalui kaji selidik yang dijalankan, majoriti responden mengatakan bahawa ajaran sesat boleh merosakkan moral seseorang itu. Hal ini dapat dibuktikan melalui graf yang berada di atas. Oleh kerana sebanyak 49 orang responden telah memberikan jawapan ya bagi kaji selidik yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Okey, kemudian kita teruskan bersama saya Aizat Abdullah. Okey, untuk pembincangan mengenai isu apa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam ajaran sesat. Okey, seperti catatan yang dapat kita lihat. Okey, ini merupakan soal sedikit mengenai isu apa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam ajaran sesat. Mari kita lihat sama ada majoriti lebihkan kepada jawapan ya ataupun tidak. Okey, di rajah 5.10 menunjukkan maklum balas responden terhadap ibu bapa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam ajaran sesat. Okey, berdasarkan graf di atas,
Okey, kami dapat simpulkan bahawa 60% daripada responden mengatakan bahawa ibu bapa memainkan peranan dalam menyebabkan seseorang itu dalam ajaran sesat. Hal ini kerana kurangnya didikan agama daripada ibu bapa. Okey. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi masalah sesat ni? Okey, mari kita lihat bawah graf di atas. Okey. Salah satunya adalah motivasi ataupun mengamalkan konsep dari sunnah wal jamaah ataupun memberi pengetahuan yang secukupnya ataupun menghantar ke pusat agama. Okey. Berdasarkan maklum balas daripada responden terhadap cara mengatasi masalah ajaran sesat ni, okey, yang dapat kita lihat di sini adalah majoriti maklum balas daripada responden mengenai cara mengatasi masalah sesat adalah 19 orang telah mengundi untuk mengamalkan konsep Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kemudiannya diikuti oleh oleh 15 orang, iaitu memberikan pengetahuan yang secukupnya. Kemudiannya 10 orang mengundi bagi memberikan motivasi terhadap isu-isu agama. Dan terakhirnya adalah 6, iaitu mendapat undian yang paling rendah, iaitu menghantar ke pusat agama. Kesimpulannya, berdasarkan kaji studi yang dijalankan ini, kita dapati bahawa kita perlu mengamalkan konsep sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah bagi mengatasi masalah ajaran sesat. Sekian masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizan bin Muhammad Syah. Hari ini saya akan ambil tentang tindakan yang patut diambil pada seorang yang terlibat ajaran sesat. Melalui graf bawah di atas terdapat 50 orang responden yang mengambil bahagian mengenai tindakan yang perlu diambil pada seorang yang terlibat dalam ajaran sesat. Seramai 29 orang daripada responden kepada mereka yang mengamalkan ajaran sesat. Seterusnya, jumlah terendah pula merupakan seorang responden, iaitu untuk membiarkan saja mereka yang mengamalkan ajaran sesat ini untuk teruskan hukumnya mati, manakala hukuman gantung sampai mati dan juga penjara seumur hidup mendapat undian yang hampir sama. Kesimpulannya, kita dapat lihat pada graf ini, majoriti responden mengatakan bahawa hukuman hidup perlu dijalankan ke atas mereka yang mengamalkan ajaran sesat ini. Graf yang terakhir, iaitu pendedahan awal tentang ajaran sesat diberikan di peringkat sekolah rendah untuk membentuk masalah ajaran sesat yang berdewasa. Darjah 5.13 menunjukkan maklum balas mengenai pendedahan awal ajaran sesat yang perlu diberikan di peringkat sekolah rendah untuk membentuk masalah ajaran sesat yang besar. Graf di atas menunjukkan maklum balas mengenai pendedahan awal ajaran sesat yang perlu diberikan di peringkat sekolah rendah untuk membentuk masalah ajaran sesat ini semakin berleluasa. Kami mendapati bahawa majoriti pihak responden bersetuju sekiranya pendedahan awal diberikan di peringkat sekolah rendah. Itu adalah penerangan tentang graf yang terakhir bagi tajuk ajaran sesat kami. Kesimpulan kepada keseluruhan graf ialah kita dapati kesemua responden memberikan maklum balas yang positif lah mengenai ajaran sesat ini. Selain itu, ia juga membantu kami untuk membuat soal sidik ataupun kaji sidik tentang masalah ataupun cara-cara untuk membendung ajaran sesat ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.